Allah Akbar. Inilah dia. Allah, Allah, Allah. Kamera pula. Itulah. Lah malam ni. Okey, sekarang boleh dengar? Saya kuatkan suara. Okey, saya dah keluarkan mic. Saya dah buang dah mic ni. Okey. Ada tak? Cuba atur wire tu. Nak atur lah ni. Tapi sekarang dah ada belum? Okey, dah ada sound. Okey, saya rapatkan sikit supaya suara boleh dengar. Okey, boleh? Boleh tak? Okey. Semua okey ya? IG pun okey ya? Right. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First time saya pakai dari jauh ni cakap terus air. Siapa yang minum air berapa banyak? Sila tulis kat sini sekejap. Berapa gelas satu hari you minum? Cepat. Okey. Ada yang ambil yang 200 ml. Lebih kurang yang besar macam ni lah. 200-250 ml. Berapa gelas satu hari? Air kosong. Okey, saya nak cerita tentang air kosong. Okey, suara tak dengar lagi. Belum jelas. Kata dah ada suara tadi. Tak, FB dah ada belum? Dok, suara tak ada lagi. Apa lagi ni? Iman kata malam dari... Okey, tak ada suara. Okey, suara clear. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 perkara yang you kena tahu tentang air. Itulah nombor 1, you ingat perkataan WATER. Semua boleh ingat ni. WATER. W maksudnya work. Waktu tu bekerja untuk kita. Tuhan jadikan makhluk dia tu, air tu sebagai ciptaannya adalah untuk kehidupan manusia. You tengok dalam Quran pun ada, semua dijadikan tu berasaskan kepada ataupun daripada air. Dan sebenarnya dalam sains pun, kalau you tengok sel kita tidak akan jadi betul-betul tone. Tahu tak, tone tu maksudnya cantik, mantap kalau tak cukup air. You pernah tengok tak buah anggur yang fresh, yang ada air dengan buah anggur yang kering, yang dipanggil kismis tu, resin tu. Samalah juga. Kalau kita muda pun, kalau kita tak cukup air, dia kedut. Faham tak? Okey, itu satu. Sound ni okey ke tak ni? Saya risau ni, duk cakap-cakap ni masih tak dengar ni. Apa cerita ni? FB jelas. Okey, sambung. Nombor 2 ialah A. A maksudnya dia assist in weight loss. Jadi malam ni seronok kita cerita. Sebenarnya yang paling murah cara untuk menguruskan badan ialah dengan air. Nanti saya cerita macam mana cara untuk kuruskan badan dengan air. Nak tak? Tak bayar mahal pun. Betul tak? Nombor 3 ialah T. W-A-T. T maksudnya transport. Ni belajar ni. Kalau you nak ajar orang lain pun you boleh ambil modal ni. T, transport. Transport tu maksudnya apa? Dia menghantar ataupun menjadi macam ni lah, Lalamove lah, semua ni kita Grab lah, apa semua tu dia hantar lebih laju daripada speed biasa-biasa ni, sampai je masuk air yang paling cepat dalam semua nutrien pemakanan kita, air yang paling cepat. Okey. Dan dia kena transport all the time. Saya ulang, dia kena transport all the time. Transport apa ni? Sebab kita perlukan oksigen. Kan kita tak boleh tak ada oksigen 1 minit pun, tu tak boleh mati, tu tak. Okey. Jadi oksigen dengan nutrien tu siapa yang bawa dia? Cuba bagi tahu kejap. You ingat apa ni, karbohidrat bawa, lipid bawa ataupun protein yang bawa? Tak, air yang bawa. Okey. Jadi semua karbohidrat, protein dan fat pun, hormon pun, enzim pun siapa bawa?
Jadi kadang-kadang kita tu yang saya kata tadi, saya bukan marah pada anda sekalian, saya marah pada diri saya. Kenapa saya tak tekankan air. Padahal 20 tahun dulu masa saya kena kanser, Tuhan dah bagi pun petunjuk untuk belajar tentang air zam-zam. Tapi itu malam besok saya cerita tentang energy, water dan sebagainya. Tapi malam ni, air saja kita kalau ada dalam badan yang mencukupi, Alhamdulillah. Sebab tanpa air, tanpa air semua makanan, semua suplemen, you ambil lah Sanctuary Oil ke, Santera ke, you ambil lah bapak mak mana pun, penawar mana pun, dia ambil Panadol pun kena air, betul tak? So transportation. Cantik tak? Okay, jadi kalau you dehydrated, kalau kita tak cukup dahaga selalu, nanti saya cerita sama ada kering mulut tu petanda betul tak cukup air, semua tu kita akan belajar. Tapi yang seronoknya E, dah habis kan? WATE, E maksudnya elimination. Dia eliminate, dia menyahkan semua bahan-bahan toksik dalam badan dan juga bahan-bahan yang untuk kita bersihkan. Pernah dengar perkataan autophagy semua tu, nak recycle semua, selalu saya ceritakan kalau berpuasa pun kita kena gantikan air bila buka puasa, betul tak? Kita tak gantikan dengan makanan, tak apa, kita kena gantikan dengan air dahulu. Betul-betul? Ada siapa buka-buka puasa ngap nasi 2-3 mulut tu, lepas tu bantai dengan gulai, bantai dengan kuih semua ada. Tak cekik bang, betul tak? Nombor 3, nombor 4, eliminate. Nombor 5, R, water, ialah regulate body temperature. Tahu, dia kalau tak cukup air dalam badan, memang berapi lah badan kita. Sebab tu bila demam, orang suruh minum air, orang suruh demah dengan air, lap dengan air, betul tak? Ada orang suruh lap dengan Coca-Cola. Ada orang suruh lap dengan daging apa-apa. Tak ada kan? Air. Nampak tu? Jadi air tuan-tuan sekalian, 5 dasar itu you pegang dulu. Banyak lagi dia punya manfaat. Tapi 5 ni adalah yang wajib. Kalau dia tak boleh buat 5 ni dalam badan you, kita akan jadi sakit. Jadi topik pada malam ni, saudara-saudara sekalian, berita tu saya kata berita terkini. Sebenarnya saya dah tahu dan mungkin sebagian besar daripada anda pun dah tahu. Tapi kita buatkan dia sebagai berita terbaru terkini. Orang panggil updated. Sebab sebenarnya zaman kalau kita cerita zaman Hajar dan Siti Hajar ya, dengan Nabi Ismail semua tu dulu, ingat tak? Bila ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tu, ingat cerita-cerita di tapak kaki bila tunjal oleh Nabi Ismail tu, semua tu kan, bila keluar air zam-zam semua tu, itu saya nak cerita juga. Tapi itu malam besok. Malam ni kita nak habiskan dengan checklist dahulu. Kalau you tengok you punya kencing dulu, tengok siapa yang tadi pergi toilet tu warna apa. Okay, selalu saya katakan dia mesti bersih, putih, ataupun dia mesti kuning-kuning sedikit, ataupun ada sikit-sikit macam kelabu-kelabu, tak apa. Tetapi kalau dia kuning gelap atau dah jadi teh, berarti you dah tak cukup air dalam badan. Teruk sangatlah tu kalau dah gelap. Ni tak termasuk darah semua, okey. Kita cerita tentang warna sahaja. Faham? Okey. Lepas tu, kalau you tengok pula masalah bangun pagi, kita minum apa? Selalunya, kadang-kadang kita terlupa terus pergi minum kopi. Pergi minum teh lah, Kadang-kadang orang terus, kalau yang tak masak kat rumah, nak pergi makan dengan roti canai, semua tu kena teh tarik semua. Cantik. Kalau pagi-pagi dah kena macam tu, saya nak bagi tahu sekejap lagi. Iaitulah, malam ni kita cerita dulu. Ini air kan? Betul? Semua tengok ni. Air apa ni? Air putih. Air putih bersih lah kan? Katakan kalau you dapat air zam-zam lagi best lah. Tapi kita tak dapat air zam-zam malam ni. Kita beli air yang contohlah Pellegrino ni macam Evian semua. Tapi kita dah tak beli Evian semua sebab dia sokong ni cerita-cerita Hamas dengan Israel ni, tahu tak? Yahudi punya kita cuba tak usah belilah, sebab habis duit kita tak sedar mana duit tu pergi. Ni contoh Pellegrino pula, air Italian. Orang-orang yang beli tu sebotol sebesar ni saja dekat RM8 ke RM10 ni, tak payah beli. Saya nak beritahu kat you, ini pun bersih juga tetapi mahal. Tapi yang ni murah. Tak usah sebut nama apa, tapi
adalah dalam tu ada lemon, ada kata ada tea lah semua, tapi dalam bentuk tin macam ni. Sepatutnya lemon dengan tea tu dah bagus kan. Saya nak tanya you, yang ni okey ke tak? Okey. Lepas tu kita tak beli Coke, kita beli yang ni. Contoh, apa nama ni? Alamak, terbalik pula. Contohnya Sprite lah kan. Jadi antara 4-5 jenis yang saya tunjuk tadi, yang diiktiraf malam ni saya nak bagi tahu kat you yang untuk membetulkan keadaan dehidrasi, iaitu tak cukup air dalam badan, ialah air putih bersih yang hidup bertenaga. Saya ulang, yang hidup dan bertenaga. Cara mana nak dapat air hidup dan bertenaga? You baca air Zam-Zam punya cerita. Nanti malam besok kalau ada masa kita kupas dan kenapa air Zam-Zam tu jadi air penawar yang the best in the world. Lepas tu, kalau saya cerita pula, ramai orang yang salah hari bulan mengatakan bahawasanya air semua sama. Maksudnya kopi pun air juga. Memang saya benarkan you minum kopi. Teh pun ya juga. Apa ni? Apa salah? Kena su. Oh, tak apa. Tak apa. Ada orang kata jangan sebut nama brand. Tapi apa pula, bukan saya kata apa. Okey, saya kata cuma air tu bukan air putih bersih. Kalau macam tu pun tak boleh cakap, saya tak cakap apalah dalam dunia ni, betul tak? Okey, apa pun macam ni. Saya tak kata air tu you tak boleh minum. Saya cuma kata air yang diiktiraf untuk jadikan rawatan ataupun supaya kita tak kena penyakit malam ni ialah air putih bersih yang hidup dan bertenaga. Faham? You pun tahu. Tapi saya cerita apa tadi? Air yang lain tu daripada air putih bersih, air hidup dan bertenaga tak dikatakan sebagai pengganti pada malam ni sebab didapati mereka ataupun air itu diiktiraf sebagai beverages ataupun fluid. Termasuklah air jus, dalam kotak ke, dalam tin ke apa-apa, semua tu dikira jus. Dan itu bukan menjadi penawar pada malam ni. Dia adalah cuma nak bagi you puas hati saja ataupun kebiasaan kita. Next. Saya nak cerita kepercayaan yang salah supaya you betulkan, iaitu bila kering mulut ataupun dry mouth barulah dikatakan sebagai dehidrasi. Ramai orang kata, oh mulut saya masih lagi macam ada basah-basah lagi, saya makan pun boleh telan. Kan kadang-kadang mulut kita, bibir kita kering, tapi kita masih boleh telan. Mana datang air tu? Air tu dikeluarkan, dipaksa keluar melalui saliva, air liur. Tuhan jadikan signal supaya makanan tu masih lagi. Walaupun you tak cukup air, you telan juga. Boleh pula tu telan. Betul tak? Tapi sebenarnya itu satu kesalahan besar. Jangan tunggu sampai dahaga ataupun mulut dah kering. Boleh belajar sesuatu malam ni. Kan kita selagi tak dahaga, selagi tak kering, selagi tak cekik bila makan tu baru nak minum air. Dah salah pula tu. Minum air sewaktu makan, salah tu. Faham tu? Okey. Seterusnya, kesalahan besar. Kenapa kita sampai body tu jadi dehydrated? Kita biarkan sebab kita percaya yang sebenarnya air ni tak ada sangat kuasa untuk mengubati ataupun memberi kesembuhan yang magic sebenarnya. Okey. Tapi bila kita minum air Zam-Zam, kita percaya sebab kita ada hadis, ada orang cerita dan sebagainya. Tapi sebenarnya takkanlah air Zam-Zam saja yang memberi habuan untuk rakyat lain. Orang yang tak sempat pergi minum air Zam-Zam macam mana? Jadi kita kena cari supaya air itu sebenarnya ada impact kepada body kita. Tak payah cuma air yang inilah standard tinggi-tinggi sangat. Kadang-kadang air perigi yang bersih pun dah bagus. You masih ingat tak dulu air Sungai Gau di Pahang, air di tepi lereng bukit kat mana tu, kat Rawang ke mana tu, sampai beratus-ratus orang pergi cari. Kenapa? Lepas dia minum air tu, dia lega, kaki dia dah tak bengkak, dia punya arthritis dah baik. Mana datang semua tu? Rupa-rupanya selama ni dia dehydrated. Tak payah nak pergi tunggu tepi lereng bukit tu pun. Air yang kalau dah bersih, hidup dan bertenaga, cantik, cun. Lepas tu, last sekali ialah ada orang percaya kepada air ni dia boleh regulate, dia boleh membetulkan keadaan kita sepanjang hidup. Maksudnya sepanjang hayat. Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Air tak macam gula. Kadang-kadang
Gula dia boleh simpan jadi macam bentuk fat dalam body kita. Fat ada tempat simpanan dia sendiri. Protein dia jadikan struktur badan, maksudnya dia bertempat. Air, bila you dah makan, bila you dah minum, faham tak? Dia diguna pakai daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Lepas tu, yang mana yang dah diproses, dibuang. Yang mana yang kita bernafas, dibuang juga. Dan kadang-kadang melalui pori-pori pun dibuang. Kalau kita kerja, berpeluh, buang air besar. Dan of course lah, buang air kecil tu, you tengok sehari macam banyak mana kita masuk. Dia patut keluar macam tu. Kalau 1.5 liter, dia patut keluar lebih kurang 1.5 liter. Lebih kurang. Sebenarnya tak patut sama pun sebab kita pakai juga kan, nak simpan-simpan. Tapi tak boleh simpan sampai macam jadi perut buncit tu. Tu kan daripada glukos boleh, ataupun daripada fat yang terlalu tinggi kadang-kadang. Terlebih makan, fat bukan jahat, tetapi kalau terlalu lebih pun dia tersimpan juga. Betul, goreng-goreng semua tu. Air tak boleh. Air dia kena recycle every day. Bahkan bukan every day, kalau boleh 3-4 jam sekali. Saya nak cerita macam mana nak cara minum. Nombor 1, okey, kopi nota ni. Selalu saya kata satu hari, dengar, jumlah air yang you minum, tadi tulis tak berapa gelas? 70% daripada badan kita terdiri daripada air. Betul, Eva? Dalam darah, sel, organ, semua lah. Okay? You nak tahu tak? Body kita 70% air. Tapi you tahu tak otak kita berapa? Otak ni, otak ni. Semua orang kata, otak is made of fat. A lot of fat, buka tengok lemak aja. Tetapi kalau kita squeeze dia, masa kita tengah hidup ni, dia 85%. Macam? Tulang pun ada air, gigi pun ada air. Jadi kalau kita tak cukup air, ini dia. Berat badan, berat badan, okay, anda sekalian, tulis tu. Katakan 70 kg. Atau yang perempuan katakan, berapa you? 50 kg lah. Ni semua slim-slim ni kan. Okey, katakan kali dengan 30 mil untuk kebiasaan hidup. Maksudnya you jenis yang main TikTok ataupun tengok WhatsApp saja, tak keluar mana rumah, asyik relax je. Tu kali 30 mil. Jadi kalau saya 70 kg, saya tak aktif, masih kena hidup. Asalkan you dinamakan manusia, nak hidup, sel nak berjalan, sel nak berputar. Tengok nanti dia jadi hydroelectricity semua tu dia pakai apa? Pakai air juga nak bagi keluar energi tu. Baik. Kali 30, 7 kali 3, 2100 mil. 2.1 liter. Tapi kalau saya pergi kerja, balik kerja, traffic jam, penat gitu, walaupun itu, tapi tak exercise, kali 40. Tapi kalau you rajin exercise, you rajin pergi gym, you pula berkebun, you perlu pergi menoreh getah, sawah padi, minimum kali 50. So 70 kilogram kali 50, berapa? 3,500. Betul ke? 7 kali 50, 3,500 mil lah kan? Betul tak? So 3.5 liter. Betul-betul? Cik Not, betul? Berat badan kali 30 kalau tak aktif. Kalau aktif sikit je pergi kerja balik tu, banyak memikir meeting semua tu, bergerak juga, tu kali 40. Okey? Dah. Kalau you boleh buat macam tu sekarang, tiba masanya berapa banyak you boleh dibenarkan minum sebelum dan selepas makan. Ramai orang buat mistake ni sebab nanti penyakit-penyakit yang sebut nanti tak boleh baik pula. Saya kan bertujuan nak bagi you baik malam ni dengan cara yang mudah dan sebenarnya very simple. Cuma kita kadang-kadang boring sikit lah. Air kosong, faham tak? Tetapi minum pagi, dengar, bila bangun pagi, minum lebih kurang 250 mil hingga 500 mil. Dan dicalitkan garam, kalau boleh ambil salt ni, saya punya salt, RX salt. Sebab dalam ni garam yang, jangan ambil sodium chloride biasa. Jangan ambil garam yang, tahu tak yang dah dicuci tu, yang telah dibersihkan tu, dah polish, dah tak ada apa, tinggal sodium dan chloride saja. Kita nak sodium, chloride, potassium, magnesium, selenium, boron, semua ni. At least, kalau macam ni garam buluh, ada lebih kurang 80 lebih mineral. Okay. So, kita tuang macam tu. Nampak ni? Lebih kurang 2 calit. Ambil jari manis pun boleh. Ayolah, buat.
buat cerita tu ceri manis lah, best kan. Bagi kena air sikit. Satu, dua. Dua macam tu. Kalau lebih tu, bagi masin mulut dengan air liur basi you kan bangun pagi tu kan, tahu tak? Jangan buang air liur dalam tu, yang meleleh tu kat luar tu buang lah, yang dalam tu tak payah buang lagi, sebab dia banyak enzim-enzim yang bagus tu. Baru you minum, baca bismillah, minum 2 teguk, alhamdulillah, sambung je. Alhamdulillah, lepas tu sambung. Tak habis tak apa. Kalau dah nak terkencing sangat, pergi toilet, balik sambung. Semayang subuh dulu. Kalau apa-apa, siapa yang dah dewasa, yang tua sangat, kadang-kadang kalau minum air banyak tak boleh semayang pula kan. Tak apa, lepas semayang nanti you habiskan. Apa pun, jangan makan apa-apa lagi selagi you tak habis minimum 250 ke 400 ke, kalau yang paling abdal 500 ml. Sebab apa? Formula saya bagi pada you sekarang, setiap 500 ml calit 2 kali garam. Boleh. Kalau you malas nak calit, orang moden ni kata takut kotor ke apa, sebenarnya tak, tangan you juga. So you ambil sudu, ambil ujung, calit sikit je, letak atas lidah. Boleh tak? Pendek cerita, 1 hari suntuk, garam ni harus masuk dalam badan you lebih kurang 3 hingga 4 gram. 3 hingga 4 gram, lebih kurang 1 sudu teh kecil. Saya ulang, 1 sudu teh kecil sehari. Garam tu dibahagi-bahagikan supaya masuk dalam 2.1, 2.5 liter air yang mengikut berat badan you. Faham? Lagi sekali, 500 ml 2 kali calit. 1, 2, masin. Kalau tak ada garam arek salt, sebab saya dulu tak pernah pun push untuk you cari arek salt ni, tapi saya fikir-fikir balik, kenapa you tak cari arek salt ni? Sebab dalam ni ada berlambak dia punya garam special. Kita masuk Himalayan salt, kita masuk garam Korea, garam garam buluh, dan kita ambil garam Bario. Jadi orang Bario yang dalam batang-batang macam buluh tu, garam tu one of the best. Saya terus terang. Kalau tak ada, you pergi tengok kat kedai-kedai supermarket, katakan ada Celtic salt, garam daripada lautan Celtic. Tapi kalau siapa nak ambil arek salt ni saya buat dah 20 tahun. Okey, sebab garam kan kita main biasa je macam tu. Baik, kalau nak letak dalam salad sikit pun boleh. Body kita mesti ada garam. Kalau you minum ni saja tanpa garam, salah besar. Sebab apa? Nak cerita panjang lah, tapi pendekkan cerita, sodium NH2O tu kalau dia berpartner, lepas tu dia ada potasium pula, baru complete kita punya fiziologi badan, baru boleh berfungsi dengan baik. Kalau tak ada garam, macam-macam lagi penyakit. Dah lah air tak cukup, garam pun tak ada, siap kau. Baik. Seterusnya ialah, saya dah suruh you tengok apa tu air kencing tadi, warna dah faham. Ada soalan berapa? Air suam ke air putih biasa? Kalau boleh, air suhu biasa dulu. Kalau nak buat rawatan, air suhu biasa. Jangan air ais lah, of course. Kalau paling-paling you, kalau nak juga air suam sikit, tak ada masalah. Sebab kalau you masak air terlalu panas, dia mati. Kan saya kata air ni kena air hidup. Kalau boleh jangan air panas. Baik, kalau macam tu, jaga baik. Kalau berat badan you turun, kalau you tengok hari tu you letih, lesu, you terlupa nak minum dan sebagainya, tengok berat badan tu kalau turun bawah daripada 2%. Okey, tak pasal-pasal you turun. Maksudnya begini, kalau bayangkan air tu tak cukup ataupun menurun 2% dalam badan you, dia kalau boleh hitung air tu kurang 2%, you dah tak boleh berfungsi seperti normal. Letih, lesu, meradang cepat, mudi, macam-macam jadi cerita. Kadang-kadang kulit tak gatal-gatal. Tapi kalau 5%, you timbang, katakan lepas you buat kerja apa-apa, you masih malas, you tak mau minum, kata you macho, tapi berat badan you dah turun 5%, selalunya air yang turun dulu lah kan. Kalau sehari boleh turun 5%, takkanlah you punya fat, you punya tulang dah kecut semua, takkan. Muscle you tak kecut kan, tapi air dah hilang. Bila air dah hilang, 5% you akan pengsan. Macam otak you kalau macam tu dah tak boleh fikir dah. Nur Fuzi, betul tak? Otak 85% air, kalau 5% nya turun, memang pengsan lah. Pengsan betul. Tu yang you tengok kat padang-padang, orang lari, marathon, semua tu. Tapi kalau 10% tak sempat pergi emergency, tak masuk IV, baik, saya nak tanya you, kenapa masuk hospital, ramai-ramai pesakit sebelum doktor jumpa pakar ke apa, dia masuk apa dulu?
emergency tu. Kalau IV apa tu ambulans datang pun dia mesti bagi IV drip dahulu. Kenapa? Tak payah fikir. Air memang wajib. Kat situ saja you kena berkeyakinan tinggi sekarang yang air itu adalah amat mustahak. Sebenarnya satu kewajipan malam ni kita sebarkan seramai mungkin supaya dapat tangkap cerita ni. Jangan sampai lupa. Sekarang tiba masanya saya bagi 30 jenis penyakit yang telah didaftarkan sebagai kalau air itu tak cukup, kita selalu sangat biarkan body dahaga, kering mulut, masih lagi tak mau, banyak kerja, tak apa dulu, 2-3 jam, lama-lama kencing pun menitik aja. Tengok tu, kalau kencing pun selalunya 6-7 kali sehari, sekarang baru 4 kali atau 3 kali sehari, siap. Kenapa? Penyakit pertama ialah kalau orang pregnant, morning sickness. Tahu morning sickness? Yang muntah, yang loya, tak boleh pergi kerja, semua tu, cuba minum mencukupi dahulu dengan garam. Nombor 2, kalau you ada peptic ulcer, tahu? Ada masalah gastrik, masalah yang macam ada pisau potong kat ulu hati ni. Jangan main heartburn, terbakar you punya ulu hati lagi. Lepas tu ada orang yang ada arthritis. Tahu arthritis? Confirm salah satu penyebab utama dah lama sangat. Termasuk orang macam saya ni, orang yang dah kena gout dan sebagainya, confirm. Kalau air tak cukup, kau ambil lah Feburit ke, allopurinol ke, Gautno ke, kan ubat yang famous ni pun tak boleh baik. Ambil Voltaren lah kan, ambil. Jadi tuan-tuan sekalian, semua-semua tu ubat-ubat tu mesti kita sebelum fikir pasal ubat, mesti fikir pasal air cukup tak. Sebab dah dikonfirmkan arthritis, rheumatoid arthritis ataupun gout, semua tu boleh sembuh. Kalau tak pun dia boleh kurang sakitnya. Maklumlah, dia sebagai minyak hitam pelincir semua kan. Termasuklah sakit belakang. Sakit belakang. Tak ada kerja lain. Kau cuba cek dulu kita punya pelapik katilih tu cukup tak air. Lama kelamaan dia jadi himpitan tu kena nerve tu sakit, tak tahu sebab urut. Urut boleh lega lah sekejap. Pergi chiropractic boleh lah baik sekejap, boleh rasa lega, tetapi tidak menyembuhkan. Kita malam ni berani sebab dah ada banyak kajian dan dah banyak orang dapat testimoni, bukan saya di lokal Malaysia saja, tapi semua water therapist. Pernah dengar perkataan water therapist? Saya nak anda malam ni istiharkan diri anda jadi water therapist. Maksudnya you cerita pasal air kat orang. Apa yang nak rugi? Saya bertanya you. Apa sangatlah yang kalau orang ikut cakap kita ni, dia nak rugi? Takkan? Jadi paling-paling dia nak marah you sebab dia kencing kerap sikit je. Takkan itu pun nak marah? Betul tak? Okey. Baik, sekarang kita sambung angina pula. Tahu tak? Orang yang sakit jantung, yang nak kena serangan jantung, salah satu penyebab utama ialah dehidrasi. Tak cukup air dalam badan dia. Okey. Minum tak cukup lah, pendek cerita kan. Lepas tu sakit dada selalu, chest pain. Kadang-kadang dia tak sama macam bila doktor check ECG macam normal pula. Macam pelik kan. Lepas tu migraine. Headache biasalah. Kalau siapa pening dia belajar minum dengan garam tadi saya cerita, ulang 500 ml nak mula balik, ulang. Dan tadi saya sebut tak, setengah jam sebelum makan dibenarkan minum lagi. Dekat dengan lebih daripada rapat dengan setengah jam nak makan apa-apa, nak makan lah, makan ni lah, nak makan nasi ke, nak ambil buah ke apa-apa, jangan minum air. Kecuali kalau dah ni lah, mengkelan. Dan lepas makan, minimumnya 2 jam hingga 2 jam setengah, baru boleh minum air ni kalau nak buat rawatan. Ada sebab lah, sebab ada hydrochloric acid semua, itu tak sempat saya nak cerita malam ni, tapi you ikut je. Setengah jam sebelum makan, tulis kat situ siapa-siapa yang sempat, dan 2 jam atau 2 jam setengah selepas makan. Boleh? Okey, baik. Air berapa banyak? Lebih kurang 1 gelas pun tak apa, 2 gelas pun tak apa. Sebab saya kata apa, dia cepat dia resap dan terus hilang daripada perut dan sebagainya. Dia tak simpan, dia tak ada tempat store pun. Dia pergi tempat yang dikehendaki, dia proses dan otak tunggu nak banyak air. Jaga baik. Lepas tu, back pain dah cakap, constipate ni sembelit. Apabila air tak cukup dalam badan, dehydrated,
lagilah body kita bagi signal untuk big intestine ataupun ni kolon-kolon semua ni untuk absorb semua air masuk. Jadi bila dia tarik air semua keluar daripada najis kita, jadi keras lah, jadi sembelit lah. Logik tak? Tak payah fikir sains besar-besar. Simple-simple je. Kenapa jantung tadi boleh kena heart attack semua? Sebab bila darah tu jadi pekat, kan air tak cukup, lambat nak jalan, dahlah kita makan benda pelik-pelik, stres pula lagi, senanglah tangkap, betul tak? Logik. Jadi lagi satu, orang yang suka tak tahu kenapa kaki dia kat betis tu sakit je. Dia macam datang pergi, tahu tak? Dan especially masa dia berjalan. Ada tak orang yang ada dia panggil intermittent claudication? Tak apalah bahasa sains tu, tapi intermittent leg pain lah, sakit kaki betis yang nangkap lepas. Kadang-kadang macam krem, krem pun sama, tak cukup air. Lepas tu bagi mereka yang body terlalu acidic, tu pH pula, tu ada kaitan dengan hydroelectricity dalam badan kita tak betul, volt kita punya electricity semua dalam badan, ATP kita, mitochondria kita, bateri-bateri yang nak diproses, semua tu nak keluarkan tenaga perlukan apa? Perlukan air. Sambung. Insulin, masalah pengeluaran daripada pankreas pun kalau tak cukup air dia jadi berharu biru. Orang diabetik kalau air tak cukup lagi boleh jalan cepat. Melawak-melawak cakap, tapi daripada buta sampai dialisis, sampai kebas semua, dia lebih cepat meningkat. Tahu tak, diabetes sendiri boleh baik melalui pakai penawar air ni. Okey, lepas tu stroke, masalah mata lagi, masalah Alzheimer's, nyanyuk. Nombor satu, masalah orang yang suka kena Parkinson, kena lupa-lupa ni lah, orang kata nyanyuk ni semua. Sebelum you istihar yang you ni dah nyanyuk ataupun doktor bagi signal kata kena makan ubat-ubat apa pula, tolong ambil perawatan air dulu. Lebih daripada 2-3 liter pun tak apa. Ada setengah guru-guru kata tak boleh minum air banyak sangat. Tetapi sebab dia lupa apa? Dia lupa sodium tadi. Dia lupa apa? Garam tadi. Yang garam yang berkualiti lah macam Arax salt tadi. Baik. Lepas tu kanser. Apa kaitan kanser pula ni? Berani Dr. Nordin ni cakap pasal kanser. Saya kan dulu, you pun tahu kan saya pernah kena kanser. Apa pula kita nak takut-takut nak cerita. Pengalaman sampai 2 kali pula tu relapse lepas 11 tahun. Apa pula nak cerita kepada orang. Kita cerita pada kita diri sendiri. Kenapa aku lupa balik nak main dengan air. Padahal masa kena tu punya taksub. Tahu taksub tak? Punya percaya. Sebab sakit. Bila sakit ikut cakap lah. Bila dah baik, dah mulalah. Dah mula cari air tu, cari air ni, dah tukar kononnya kopi lebih baik, teh lebih baik, betul. Tetapi dia tak sama dengan air hidup, air kosong, air yang bertenaga. Faham? Okey. So, kanser, kenapa? Kita pendekkan cerita. Sebab dia ada kaitan dengan dia punya stem cell. Apabila kita dehydrated, dengar, bila kita kering badan kita, stem cell kita, orang panggil, mengeluarkan. Dia rembeskan sebab dia panik. Sebab apa ni? Body kita tak cukup air, jadi dia dalam keadaan kecemasan. Faham tak? Darurat. Jadi dia keluar. Stem cell kan hidup sentiasa. Bila perlu dia keluar banyak lagi. Tapi stem cell ni lah yang bila dia multiply, tak ikut cakap dan dia dah mula huru hara, dia boleh jadi apa orang panggil? Cancer cell. Faham? Lama kelamaan, bukan saya kata dalam 2 bulan boleh kena kanser. Tak. Kalau kita dah 20 tahun atau 15 tahun ataupun ya kadang-kadang 5 tahun pun dah nampak dehydrated, kekeringan badan. Baik, heart, saya dah kata jantung dari kolesterol boleh meningkat pula tu kalau tak cukup tak cukup air. Ada cerita kalau dehydrated, liver akan mengeluarkan lebih banyak kolesterol. Walaupun kolesterol baik, bagus sebenarnya, kalau saya tak jahat, tapi kalau berlebihan, apa saja dalam dunia ni yang baik pun kalau lebih, dia jadi mudarat. Ada lagi lah banyak penyakit-penyakit lebih daripada 30 sebenarnya, termasuklah penyakit autoimun, terutama sekali yang menyebabkan leaky gut, semua tu dia tak cukup air, kita punya sel tak boleh bind, tak boleh rapat elok, jadi bila dia longgar, dia boleh jadi leaky, maksudnya bocor, kan kalau bocor usus tu, penyakit SLE, penyakit psoriasis, penyakit rheumatoid, Masya Allah. Sebab tu kalau baby-baby daripada kecil lagi, kalau yang
boleh minum dah. Selepas menyusu tu, ajar minum air kosong. Betul-betul saya cakap. Bagi banyak air kosong sebab mereka juga perlukan untuk ketumbesaran dan sebagainya. Sebab protein, karbohidrat dan fat yang mereka makan tu memerlukan air sebagai dia punya solvent untuk untuk ni lah growth dia. Termasuklah untuk jaga hormon terutama sekali orang perempuan yang ada menopausal syndrome hot flushes dan sebagainya. Please, salah satu daripada caranya ialah dengan minuman air. Baik, cukup dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Sebenarnya list tu tak akan habis sampai besok pagi pun kalau saya cerita, sebab semua dalam body kita perlukan air. Boleh? Okey. Besok malam saya akan cerita tentang skala energy. Kalau dapat ada waktu sikit, saya nak kaitkan dengan air zam-zam sebab saya banyak baca dan belajar tentang air zam-zam. Sebab itu minat saya masa saya kena kanser pada 2001 dahulu. Itu pun Tuhan yang memberi hidayah untuk membuat. You ingat tak, I buat RX water dulu ni. Ni baby saya 20 tahun dah saya bawa dia ke mana-mana pergi pun. Ramai dah rakyat Malaysia yang dah guna pakai. Mungkin you masih ingat saya dulu kawan rapat dengan RX water saja. Maksudnya tak adalah Sanctuary oil semua tak ada. Ini satu saja selama 3 tahun pertama. Membantu seramai mungkin diabetik, high blood, kolesterol, orang yang tak boleh sembahyang. Tapi kenapa lepas tu saya jadi slow? Saya jadi macam, mungkin saya sendiri merasakan air ni tak, orang kata apa, air ni tak glamour lah. Tak, air kosong. Kau tengoklah ni, apa yang glamournya kan? Kalau bandingkan dengan brand-brand yang besar-besar semua. Tapi sebenarnya, kalau you belajar tentang air zam-zam dan you merapati, mendekati dia punya ciri-ciri dia, terutama sekali mineral dia, energi dia. Besok kita nak cerita skala energi dia. Macam mana rupa-rupanya bila orang tawaf tu. Kenapa lawan jam kita atur, semua tu ada sebab. Tapi malam ni bukan bertujuan untuk nak cerita pasal RX water. Tapi saya nak cerita pasal tadi garam jangan lupa, wajib. Dan besok kita akan secara sederhana lancarkan terus RX water tadi. Ramai orang zaman marhain sekarang ni dah tak mampu nak mungkin beli secara cash. Kalau dia masuk kat Shopee, dia boleh dapat secara installment. Tetapi saya fikir-fikirkan beberapa tahun kebelakangan ni ada cara yang lain lagi untuk memudahkan. Jadi saya tunjuk pada anda sekalian, ada besok pagi, malam ni pun dah boleh kalau you order, sebab kita cuma buat 500 permulaan. Yang you tengok, saya buat teaser tu kan, yang keluar daripada ni dia punya cover. Kalau orang pergi sport nak bawa ni semua boleh. Sebab saya dah tukar RX water yang besar tadi tu, saya dah buat dalam bentuk cartridge macam ni, ataupun dalam bentuk flask macam ni. Ni ada DND logo. Sebab scammer akan tiru ni. Sebab kat China benda-benda macam ni berlambak kalau you nak beli kat atas online tu. Tapi jangan, sebab dia ada teknologi yang tak mungkin semua orang boleh buat. Sebab dia panggil skala energy. Dalam ni diperbuat daripada stainless steel. Ni saja dah ada tenaga dia. Jadi air yang direndam dalam air ni dah diiktiraf sebagai air bertenaga. Ni you boleh belajar. Dalam Google pun ada apa yang dimaksudkan dengan skala energy. Tapi dalam ni, kalau you dengar tak ni? Ni ada batu-batu yang ada dalam RX water. Saya kecilkan dia supaya bila air ni direndam dalam batu-batu ni, dia akan keluar balik. Dia punya, orang panggil chi dia. Tahu chi? Tenaga air. Kalau ada chi, lagi cepat dia jadi penawar. Itu maksud saya. Itu mas sekalian, besok anda dah boleh, malam ni pun dah boleh. Cuma 500 saja yang saya buat dulu. Sebab kita nak tengok macam mana sambutan. Saya kira saya berani jamin lah. Yang ni antara yang orang kata inovatif. Sebab you boleh bawa ke mana-mana pergi pun. Dan yang penting sekali, dia boleh pakai untuk masak nasi, ataupun you rendam buah, ataupun sayur, dia akan hidup. Maksudnya bukan hidup macam mana? Dia orang panggil living water, faham tak? Jadi lambat nak busuk, nak mati, nak basi semua tu. Tapi yang penting ialah untuk kesihatan. Jadi saya minum ni lebih kurang 4 atau 5 dia 350 ml. Cukup. Malam besok insya-Allah saya akan cerita apa kebaikan skala energy. So
supaya you boleh upgrade daripada minum air kosong saja pun dah boleh, tapi jangan RO. No RO water please. Reverse osmosis tak ada apa, tak ada mineral langsung. Tak boleh. Itu tak mendekati air zam-zam. Cukup dulu. Malam ni sudah sekalian, kalau boleh minum mulai malam ni. Garam mana pun you ada, pakai dululah. Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya boleh masin tu okey lah. Okey. Besok malam kita bertemu lagi pukul 9. InsyaAllah kalau panjang umur, saya doakan semua sihat walafiat. Seluruh keluarga, jangan lupa daripada kecil sampai dewasa tua macam mana pun minum air. Okey, minum. Orang nak kata apa pun pedulikan. Saya dah nak, orang kata apa, nak revolutionize balik, nak orang kata apa, nak jadi water therapist yang saya dah tertinggal agak beberapa tahun lepas sebab mungkin sibuk dengan benda lain. Tuhan dah bagi air daripada dulu sejak Rex Water. Cuma sekarang kita bagi dalam bentuk yang mampu milik. Ni cuma 500 pertama saja yang order. Kalau lepas ni saya kena buat lagi, ambil masa mungkin sebulan 2 baru siap setiap satu set ni. Cukup? Ada soalan apa-apa? Okey. Besoklah kita, kalau ada you tulis kat situ. Nanti staff saya, admin akan cuba jawab. Harganya kalau mesin tu 2-3 ribu lah kan, tapi yang ni tak sampai 600 kot, 500 lebih je. Itu pun 500 set saja yang saya ada. Minta maaf saya tak buat banyak-banyak sebab kita nak tengok macam mana sambutan dulu. Okey Nurliza, saya percaya you all semua dah faham. Jangan lupa minimum berat badan kali dengan 30 atau 40 atau 50 mil sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oh, ada orang tanya kat mana nak order. Boleh order kat admin saja, no problem. Kita tak buat pelancaran besar-besar di hotel-hotel nak seronok-seronok muzik ni, zaman-zaman orang Palestin dan Hamas semua ni. Saya tak nak buat benda-benda yang yalah takut lupa diri pula kan. Tapi insyaAllah benda tu dah diisytiharkan sebagai launch lah, okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Simple je. Terima kasih. Call admin ataupun boleh chat dengan kita punya dropshipper ataupun kita punya ahli inilah, member-member yang committed. Mereka akan bantu you. Boleh? Dan mereka pun dah diajar tentang water therapy. InsyaAllah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.